Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 23 November. Saya Farhatul Asyati Osman. Saya Ivan Toh. Paparan utama malam ini. Bayaran fasa 2 bantuan khas COVID-19 mulai Khamis ini. Nilai ambang indikator peralihan negara ke fasa endemik. Kami mulakan dengan berita baik ini. Bayaran fasa 2 bantuan khas COVID-19 BKC akan dibuat mulai Khamis ini dengan peruntukan RM300 juta. Bantuan itu melibatkan 700,000 penerima isi rumah, individu bujang dan warga emas yang tergolong dalam kategori miskin. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pembayaran seterusnya iaitu fasa 3 BKC telah ditetapkan pada Disember tahun ini dengan peruntukan RM1.2 bilion. Menerusi kenyataan media, beliau memaklumkan bantuan itu merangkumi 3.8 juta penerima isi rumah kategori miskin dan B40. Terdahulu, pembayaran fasa 1 BKC telah selesai pada September dengan peruntukan sebanyak RM3.1 bilion. Ia telah memanfaatkan 10 juta penerima. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjangkakan ekonomi digital mampu menyumbang 25.5% kepada keluaran dalam negara khasa KDNK negara menjelang 2025. Anjakan segera itu berlaku susulan penggunaan luas sektor itu ketika pandemik COVID-19. Ya, jelas Datuk Seri Ismail Sabri, Malaysia mempunyai kapasiti dan keupayaan untuk mencapai 100% keterangkuman digital. Justru usaha merapatkan jurang digital dipergiat. Our beloved country is charting its course towards a more prosperous and inclusive nation where the people of leaving no one behind will be upheld within the concept of Keluarga Malaysia. With our development strategy for the next 5 years, under the 12th Malaysia Plan, the focus on strengthening growth enablers will continue to be given priority, especially in the technology and innovation sectors. Beliau merasmikan pelancaran Pusat Inovasi Penyelesaian Pelanggan Huawei CSIC Malaysia. Perdana Menteri turut mengadakan lawatan selama 20 minit di pusat tersebut. Jalan Tapah Cameron Highlands di Pahang ditutup sepenuhnya kepada semua jenis kenderaan bermula hari ini berikutan kejadian tanah runtuh di Batu 25 dan Batu 26 semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail dalam satu kenyataan menyebut laluan tersebut ditutup sehingga kerja membersihkan runtuhan selesai. Jelasnya penutupan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Kerja Raya JKR kerana dikhawatiri membahayakan pengguna lain. Setakat ini, kerja-kerja pembersihan telah dijalankan namun masih terdapat runtuhan baharu yang menyekat laluan. Pengguna dinasihat menggunakan laluan alternatif untuk ke Cameron Highlands. Bagaimanapun, bagi penduduk yang tinggal di sepanjang jalan sehingga ke Batu 20 masih boleh menggunakan laluan berkenaan dan dinasihatkan berhati-hati. Dalam perkembangan sama, Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM berhasrat menubuhkan moksa atau pasukan mencari dan menyelamat di gunung dan gua
di Cameron Highlands. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan Wahid berkata, pasukan Moksar mewujudkan penyelesaian supaya sebarang insiden dapat ditangani dalam tempoh singkat. Kita di Cameron Highlands ada balai. Pada masa yang sama kita juga melihat kawasan yang memalukan. Kalau dia dalam parameter dan juga respon time kawasan jagaan tersebut tidak suka untuk kita respon dengan cepat, tak ada masalah. Yang kita pergi adalah kawasan yang kira isolated, yang memerlukan orang tempatan itu untuk membantu kita di dalam masa yang terdekat. InsyaAllah kita akan study. Memang Cameron Highlands, Kuala Tahan, Gunung Terong dan sebagainya kita dah study. InsyaAllah kita akan tumbuhkan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 di Ipoh. Seramai 100 anggota bomber di seluruh negeri Perak menerima anugerah berkenaan. Tahap penularan COVID-19 ketika fasa endemik ditentukan berdasarkan nilai ambang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kapasiti respon sesebuah negara. Jelas timbalan Menteri Kesihatan 2, Dr. Aaron Argo Dagang, pada fasa endemik kelak, walaupun liputan vaksinasi COVID-19 Malaysia melebihi 70%, jumlah kes harian masih boleh meningkat. Dan adunan darurat pencegahan dan pengelolaan penyakit berjangkit pindaan 21 bagi meningkatkan pelibatan pelbagai pihak termasuk fasiliti kesihatan swasta dan pengamal perubatan swasta dalam menangani pandemik serta menguruskan kes COVID-19. 5 strategi utama digariskan untuk transisi ke fasa endemik iaitu respons kesihatan awam dan vaksinasi, pengujian dan surveillance, pengurusan kes COVID-19, pemerkasaan komuniti serta kawalan sempadan. Kerajaan berjaya mengawal pandemik dengan penurunan kes sejak Minggu Epidemiologi atau Minggu Epid ke-35 tahun ini. Jumlah kes mingguan ketika itu menurun 70.8% daripada 138,924 kepada 40,600 pada Minggu Epid ke-46. Manakala kematian mingguan menurun sebanyak 83.4% daripada 2,092 pada Minggu Epid ke-38 kepada 347 pada Minggu Epid ke-46. Datuk Aaron menjawab pertanyaan Wakil Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih di Dewan Rakyat. Ya, selepas 2 hari mencatatkan kes di bawah 5,000, negara kembali merekodkan kes baru COVID-19 melebihi 5,000, iaitu 5,594 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan memaklumkan daripada jumlah berkenaan, 98.5% atau 5,509 kes merupakan kategori 1 dan 2. Yang manakala 1.5% kes lagi dalam kategori 3, 4 dan 5. Ini menjadikan kumulatif kes meningkat kepada 2.6 juta. 4,908 kes sembuh harian dilaporkan, menjadikan kes sembuh kini berjumlah 2.5 juta. Dalam pada itu, 10 kluster baharu turut dikesan dengan kluster aktif kini sebanyak 231. Selain terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek.
Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Suami atau bekas suami yang culas memberi nafkah bakal berdepan tindakan sekatan akaun bank. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Idris Ahmad berkata, tindakan tersebut akan dilaksanakan dalam masa terdekat. InsyaAllah apabila kita laksanakan mengikut pelaksanaan undang-undang yang akan kita kenakan, ini perkara itu perkara yang melibatkan proses undang-undang yang akan kita buat. InsyaAllah dalam proses kita lakukan. Perkara ini yang sudah pun diambil perhatian oleh pihak JKSN sebenarnya. Sudah pun diambil tindakan. InsyaAllah, insyaAllah. Akaun bank akan disekat sehingga suami atau bekas suami penghutang penghakiman menyelesaikan hutang nafkah mereka yang tertunggak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutup Persidangan Halal Kebangsaan 2021 di Putrajaya. Pengamal media perlu lebih bertanggungjawab terhadap laporan media yang diterbitkan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menegaskan ia penting supaya tidak menimbulkan salah faham dan panik dalam kalangan masyarakat. Melalui WhatsApp pun saya layan. Cuma saya harap jangan disalahgunakan. Ya. Ada perbezaannya bila media communicate satu sama satu. Dan jangan ambil perkara itu out of context sebab kita kena jaga kepentingan orang awam. Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan Visual Informatik 2021 di Unit 10. Mengulas mengenai gangguan seksual seperti didedahkan beberapa pelakon baru-baru ini, Tan Sri Anwar menggesa penggiat seni kreatif supaya terus tampil membuat laporan selain mahu ia berhenti dipolemikkan. Terdahulu Tan Sri Anwar dalam ucapannya berkata program Koridor Raya Multimedia MSC Malaysia telah menjana pendapatan lebih RM500 bilion setakat tahun 2020. Sejak penubuhannya pada 1996, Malaysia sentiasa mengiktiraf kuasa ICT untuk memperkasa pelbagai aspek kehidupan harian dan pekerjaan. Jelasnya lebih 4,500 syarikat dan institusi telah menerima status MSC membabitkan pelbagai sektor seperti pendidikan, perniagaan, penjagaan kesihatan dan tenaga. Seiring tren jual beli dalam talian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menasihati pengguna hanya membuat transaksi dengan perniagaan yang mempunyai pensijilan SSM Biz Trust. Justru peniaga perlu mempamerkan maklumat seperti nombor pendaftaran syarikat selaras ketetapan Peraturan Pelindungan Pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik 2012. Dan jelas timbalan menterinya Datuk Roswa Wahid kerjasama dibuat dengan portal e-dagang seperti Shopee di samping membangunkan aplikasi bagi memudahkan pengguna menyalurkan sebarang aduan berhubung transaksi. Pihak Kementerian menggalakkan agar pengguna membuat urus niaga dengan laman sesawang media sosial atau blog perniagaan yang mempunyai sijil SSM Biz Trust. Bagi menjawab soalan perlindungan pengguna, elemen perlindungan pengguna pula Kementerian telah menyediakan saluran online iaitu portal e-aduan, talian hotline dan nombor WhatsApp 019-279-4317. Di samping itu, dalam mempromosikan aplikasi-aplikasi yang telah dibangunkan oleh Kementerian, pelbagai medium hebahan telah dilaksanakan termasuk melalui media sosial rasmi kerajaan atau Kementerian, melalui media massa seperti radio dan televisyen dan juga sesi takliman kepada pengguna. Antara aplikasi yang telah dibangunkan oleh Kementerian ialah yang pertama Easy Adu, yang kedua aplikasi Price Catcher dan yang ketiga aplikasi My Sales Tracker.
Beliau menjawab pertanyaan Wakil Betong Datuk Robert Lawson Chuat. Setakat ini, lebih 132,000 pengguna telah muat turun aplikasi Price Catcher, manakala seramai 50,000 pengguna pula menggunakan saluran Easy Adu bagi menyalurkan aduan. RM6,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 3 tahun. Ya, Putera lanjut mengenainya seketika nanti. RM2 juta diperuntuk bagi memulakan program inisiatif teknologi penyimpanan tenaga nano Malaysia (NESTI). Ia merupakan platform perintis peringkat kebangsaan dalam membangun dan mengkomersialkan industri mobiliti elektrik. Menerusi program NESTI, kerajaan menjangkakan akan melahirkan 6,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi dalam tempoh 3 tahun selain menggalakkan pembangunan usahawan baharu dalam industri tersebut. Jadi kita mesti lahirkan teknologi-teknologi yang ke arah itu. Jadi dari segi peluang pekerjaan kepada rakyat kita, keluarga Malaysia, tentu sekali dia perlukan bakat, pembangunan bakat yang boleh membangunkan beberapa jenis bateri, tenaga bateri lah. Dan tentu sekali ke arah pembangunan bakat yang boleh mencipta apa yang dipanggil super capacitor lah. Super capacitor yang menggantikan lithium ion pada ketika ini. Beliau menyempurnakan majlis pelancaran NESTI dan kereta lumba elektrik berkuasa hidrogen Hyper di Selangor. Pelbagai program berkaitan tenaga lestari terus dipergiat kerajaan. Ini merangkumi program solar skala besar, tarif suapan dan pemeteran tenaga bersih. Langkah diambil bagi mencapai matlamat penggunaan bahan api kepada 31% tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2025. The implementation of this program are expected to generate not less than 20,000 jobs of employments and investment value of not less than 12 billion to Malaysian economy. Kerajaan juga sasar pembebasan karbon dalam negara sebanyak 45% pada tempoh sama. Beliau menyampaikan ucap pertama pada program Invest Malaysia 2021. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan melancarkan kemudahan iSayang pada suku pertama tahun depan. Jelas perusinya Tan Sri Ahmad Badri Zahir, inisiatif itu merupakan usaha berterusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Is the iSayang facilities which allow for the voluntary transfer of 2% EPF contribution from the husband to the wife's account. Tambahnya, satu lagi kemudahan dana persaraan yang akan dilancarkan ialah iLindung. Kemudahan ini akan membenarkan pengeluaran daripada akaun 2 untuk membeli insurans hayat dan penyakit kritikal melalui platform KWSP. Selangor bakal menerima peruntukan sebanyak RM1.756 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 tahun depan yang membabitkan pembangunan 10 projek sambungan di negeri itu. Kebanyakan projek sambungan, daripada jumlah itu projek sambungan ada 1.68 bilion. Ya, maknanya kebanyakannya semua untuk projek baru semua 72 juta. Jadi itulah banyak projek sambungan. Projek sambungan ini termasuklah untuk taraf jalan raya Indah ini projek sambungan. Kita ada juga jalan baru di Serendam, ada hospital Sedang, pusat kardiologi, hospital Nyekalang, semua ini projek sambungan.
Pihaknya turut mempertimbang untuk menyalurkan bantuan lain dalam memperkukuh sistem bekalan air dan penyelenggaraan aset-aset kerajaan di negeri itu. Beliau menghadiri sesi libat urus pasca RM ke-12 Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri bersama Kerajaan Negeri Selangor. Hadir sama Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Rakuten Trades yang berhad menyemak semula unjuran indeks petunjuk pasaran FBM KLCI tahun ini kepada 1,585 berbanding 1,630 sebelum ini. Ketua penyelidikannya Kenny Yee berkata pihaknya tidak menjangkakan premium penilaian akan kembali ke pasaran dalam masa terdekat meskipun terdapat kemasukan dana asing. Dan sentimen pasaran dijangka kekal berhati-hati berikutan jangkaan pelaburan yang berkurangan disebabkan beberapa faktor termasuk pelaksanaan cukai makmur tahun hadapan. I think for next year, I think the first half would be a bit lackluster as well. Okay, but we expect the second half to be more exciting. As many of us will be looking at the figures for calendar year 2023. All right, so I think just a rough guess, estimate. I think next year we have a target of around 1,007 now for KLCI. Menyentuh prestasi ringgit, beliau menjangkakan mata wang tempatan itu kekal kukuh didorong pemulihan harga minyak mentah global dan kemasukan dana asing. Penerapan konsep keluarga Malaysia dalam budaya kerja di sesebuah organisasi mampu memastikan kelancaran dan kesempurnaan tugas berpaksikan semangat kebersamaan. Dalam konteks RTM, penghayatan semangat keluarga Malaysia menjadi kunci di sebalik kejayaan pelaksanaan program-program bertaraf nasional yang dibuktikan melalui liputan pilihan raya baru-baru ini. Yang mengambil contoh pilihan raya umum PRU Dun Melaka, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ruzain Idris berkata kerjasama petugas RTM dari negeri-negeri jiran iaitu Negeri Sembilan dan Johor membantu melancarkan tugas-tugas pelaporan berita dan siaran langsung. Inilah pendekatan yang akan diteruskan pada PRU Dun Sarawak. Apa yang kita dah berikan di Melaka pastinya perlu juga kita berikan di Sarawak. Sebagaimana kita mulakan certain maklumat-maklumat tertentu untuk calon-calon yang bertanding dan sebagainya. Keadaan yang sama juga pastinya perlu kita sediakan bagi calon-calon yang mungkin yang akan bertanding di pilihan raya Negeri Sarawak nanti, insya-Allah. Datuk Ruzain menyatakannya ketika melakukan lawatan kerja ke Jabatan Penyiaran Terengganu di Kuala Terengganu. Selain menjadi tetamu undangan khas di Konti Terengganu FM, beliau turut merasmikan studio berita RTM Terengganu yang dilengkapi sistem penyiaran digital. Seperti biasa, waktu untuk edisi sukan. Bersama rakan penyampai Atar Hamzah, silakan. Laluan ke final Piala Malaysia 2021 semakin mendebarkan. Badminton terbuka Indonesia buka tirai hari ini. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Farhatul. Piala Malaysia 2021 aksi sama hebat dipamerkan Terengganu FC, TFC dan Johor Darul Takzim JDTFC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada pertemuan separuh akhir pertama semalam. Namun keputusan seri 1 sama ini bakal memberi kesukaran buat skuad penyu yang akan bertandang ke tempat lawan Jumaat ini. Terengganu memperoleh gol pendahuluan menerusi tandukan pemain tuan rumah Jordan Mintah pada minit ke-8. Bagaimanapun TFC gagal menyengkalkan dominasi apabila sukar menyerap tekanan diberikan JDT pada separuh masa kedua sebelum gol penyamaan berjaya diperoleh pelawat
menerusi Bergson da Silva pada minit ke-50. Selepas ini TFC bakal berkunjung ke Stadium Sultan Ibrahim bagi aksi separuh akhir kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain akui tugas berat menanti pasukannya di Stadium Sultan Ibrahim. Sebab away goal tu, jadi kalau boleh memang kita elak daripada bolos lah, tapi kadang apa yang kita plan tu tak menjadi, itulah bola kan. Tapi untuk ke sana ialah kita dan saya tak rasa di sana pun JDT pun akan bertahan dengan result ni. So stay open game kat sana. Kita tahu JDT attacking team. So kita pun kena menyerang. So menjadikan gol. Kita try our best di sana lah. Bagi Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora, masih banyak perlu diperkemaskan menjelang aksi di laman sendiri. We did not start well. The first 10-15 minutes we conceded, and that made it difficult to go up again, but we could. And we maintained the order, and we fixed situations in halftime, and I think second half was ours. We could have scored one more goal maybe, but we didn't. So one goal is away, I think is a good thing for us. 1-1, go to JP and try to make a good game, and then go to the final. Menariknya, keputusan seri 1-1 ini turut dilakar Kuala Lumpur City, KL City FC dan Melaka United FC pada satu lagi aksi separuh akhir di Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Perlawanan tersebut berlangsung tanpa penonton susulan insiden penyokong The City Boys menceroboh masuk ke padang pada aksi suku akhir kedua Khamis lepas. Dalam perlawanan itu, Melaka bermula garang apabila berjaya mendapatkan gol pertama menerusi penyerang import Adriano Narciso pada minit ke-8. Bagaimanapun, tuan rumah berjaya menyamakan kedudukan menerusi pemain tengahnya Zafri Yahya pada minit ke-26. Kedua pasukan akan bertemu pada aksi timbal balik Jumaat ini di Stadium Hang Jebat. Jurulatih Melaka United Zainal Abidin Hassan menganggap beraksi di laman sendiri dengan kelebihan jaringan gol di tempat lawan sebagai tonik berkesan dalam misi layak ke final. InsyaAllah pemain-pemain akan berusaha lebih gigih dan inilah saja peluang. Ini adalah permainan yang paling mustahak. Apa yang mereka telah korbankan daripada awal berpuluh game, inilah satu game untuk mereka membuat sejarah. Jadi saya akan ingatkan pemain-pemain, inilah the best moment untuk mereka berpuas hati bermain bola sepanjang tahun 2021. Pengendali KL City, Boyan Hodak pula berkata anak buahnya tidak berdepan tekanan meskipun gagal membawa bekalan selesa ke Stadium Hang Jebat. I believe that there will still be goals next game, so both these teams can punish any mistake. So we just need to go there, be patient and play our game, and I think still everything is open. Kejuaraan skuash terbuka Malaysia 2021. Juara wanita edisi 2019 Rachel Arnold tidak berdepan masalah mara ke pusingan kedua selepas menundukkan pemain Hong Kong Zi Wing-tong 11-2, 5-11, 11-9 dan 11-5. Rachel yang menghuni ranking ke-43 dunia menewaskan lawan di kedudukan ke-50 dunia itu dalam tempoh 32 minit. Pertembungan di pusat skuash negara itu menyaksikan Rachel menang mudah set pertama 11-2 sebelum tunduk pada set kedua 11-5. Pemain gelaran Kuala Lumpur itu bagaimanapun berjaya menguasai dua set berikutnya dengan kemenangan 11-9 dan 11-5. Rachel bakal menentang pilihan ke-7 kejohanan Donald Loban dari Australia dalam pusingan seterusnya esok. Ivan Yuan juga layak ke pusingan seterusnya bagi kategori lelaki dengan mengatasi rakan senegara Ong Sai Hung 7-11, 11-5, 11-8 dan 11-3 dalam tempoh 51 minit.
Ivan bakal bertemu pemain ranking ke-18 dunia yang juga juara edisi 2019 dari Malaysia, Ng Enyau yang memperolehi bye pada undian awal. Keputusan lain menyaksikan seorang pemain wanita Aifa Azman turut melangkah ke pusingan seterusnya. Perlumbaan jelajah berbasikal letu di Langkawi LTDL akan kembali dianjurkan pada tahun depan selepas edisi tahun ini tertunda susulan pandemik COVID-19. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azum berkata, tarikh saingan jelajah tertua di Asia ini akan ditentukan oleh penganjur Human Voyage. Sebelum ini, Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Dato' Abu Samah Wahab memaklumkan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI sudah menetapkan tarikh penganjuran iaitu pada Januari dan Mac tahun depan. Human Voyage masih mempunyai baki satu kontrak penganjuran selepas tahun ini gagal dilaksanakan. There was a problem yang ianya tertangguh akibat pandemik. Jadi saya sekarang bila dah dibuka dan saya harap pada tahun depan tidak ada masalah besar dan saya harap penganjur juga akan telah pun bersiap sedia untuk memastikan penganjuran pada tahun depan akan dapat dilaksanakan dengan penuh meriah. Beliau berkata demikian selepas hadir di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi menyaksikan dua wakil negara Todak dan SMG berlepas ke Singapura bagi menyertai kejohanan dunia Mobile Legends M3. Okey, terima kasih. Dalam perkembangan lain, penonton dijangka dibenarkan menyaksikan kejohanan dunia Mobile Legends M3 yang bakal berlangsung pada 6 hingga 19 Disember di Pusat Konvensyen Singapore Suntec. Namun pegawai pemasaran dan pembangunan perniagaan Moonton Games, Fikri Rizal memberitahu kemasukan penonton adalah dalam jumlah terhad. Buat masa ni kita tengah plan untuk buka kepada publik. Nanti kita akan riliskan tiket information tu lah di Singapura nanti. So sebabkan situasi masih COVID lagi buat masa ni, so ada limited amount of visitor je yang kita boleh dapat masukkan dekat dalam satu dewan tu. So berapa amountnya buat masa ni masih to be confirm lagi. Dua wakil negara Todak dan SMG akan bersaing bersama 16 pasukan dari seluruh dunia bagi merebut hadiah wang tunai 3.3 juta ringgit. Perkembangan badminton, peluang pasangan bergu wanita muda negara Perlitan dan M. Tina untuk layak beraksi buat kali pertama di Jelajah Dunia Akhir BWF bulan depan semakin cerah. Penting buat mereka mempamerkan aksi terbaik di terbuka Indonesia bagi mempertahankan kedudukan 8 teratas. Bagaimanapun mereka enggan memberi tekanan terhadap diri sendiri, sebaliknya fokus terhadap perlawanan demi perlawanan. Of course, we hope that we can enter quarter final. So I think our place for World Tour will be more safe. But for now, we don't want to think too much and give ourselves pressure. So we just hope to play well in every match. Mereka kini menghuni tangga ke-8 ranking jelajah dunia dan dijangka akan melonjak lagi susulan kejayaan mara kesuka akhir di Indonesia Masters minggu lalu. Jika berjaya mengulangi kejayaan tersebut, Pearly dan Tina akan mengesahkan tiket ke kejohanan jelajah dunia akhir BWF yang menawarkan wang tunai keseluruhan $1.5 juta Amerika. Menamatkan perjuangan lebih awal, pemain persorangan lelaki nombor 1 negara Lee Zijia. Dia tewas kepada pemain bukan pilihan Rasmus Gamka dari Denmark 13-21, 25-23, 21-16. Saya rasa after saya rasa 1 minggu memang condition sudah balik semua. Tapi saya rasa hari ini opponent saya main lebih bagus hari ini, so kena admit lah. Memang dia dari segi strategi apa semua memang main bagus lah. Saya rasa memang akan rest dan lepas tu prepare untuk World Tour dengan World Champ yang
Baik, konsep keluarga Malaysia kini turut diterjemahkan melalui idea penghasilan rekaan corak batik negara. Berasaskan bahan alami, ia menjadi nilai tambah kepada penghasilan batik dengan pelbagai teknik yang bermotifkan flora dan kepelbagaian etnik dalam negara. Ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Najib Masyur. Makmal Pembangunan Motif Batik Keluarga Malaysia diperkenal sempena program Pasareka 2021. Ia mengetengahkan elemen motif batik yang dihasil menggunakan sumber alam semula jadi menerusi makmal kraft eco-print. Corak khas iaitu corak batik keluarga Malaysia, di mana motif ini nanti iaitu pembatik hasilan ini nanti kita akan beri juga kepada pihak industri khususnya pembatik-pembatik Malaysia dalam merencanakan reka-rekaan baru. Sementara itu, makmal kraft batik clay yang menggunakan tanah liat pula diaplikasi bagi menggantikan lilin dalam penghasilan keunikan corak batik. Ya, pastinya program seumpama ini mampu menarik lebih ramai lagi penggiat-penggiat industri seni kreatif, juga membuka peluang untuk mereka menerokai hasil seni dalam negara. Saya juga difahamkan program seumpama ini mampu menarik lebih ramai lagi penggiat-penggiat industri seni di Malaysia juga di peringkat antarabangsa bagi mendalami segala yang berkaitan dengan alam sumber semula jadi. Program itu antara lain menyahut seruan kerajaan bagi membangunkan lagi motif corak batik bertemakan keluarga Malaysia. Makmal ni kita nak orang mengenali alam ni boleh dia menghasilkan satu benda kreatif, satu benda baru untuk lebih kepada batik Malaysia lah. So hari ini saya ada buat satu motif, iaitu motif daripada daun cherry. Saya menggunakan kaedah ketukan. First time saya buat benda ni. Selama ni saya tak pernah buat lagi benda ni. So benda ni saya rasa saya dah boleh dikomersialkan ni. Pasareka 2021 turut menjadi pentas bagi membudayakan nilai reka bentuk kepada produk yang dihasilkan. Muhammad Najib Masyur, Berita RTM. Pembukaan semula aktiviti pelancongan merancakkan semula kehadiran pengunjung ke pusat rekreasi Sungai Kedondong di Batang Kali. Namun, wujud segelintir individu yang tidak bertanggungjawab membuang sampah di kawasan berkenaan. Mr. DIY Group berhak tampil bekerjasama dengan Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS bagi mengembalikan kelestarian dan kebersihan lokasi tumpuan tersebut. Aktiviti pembersihan selama 2 jam itu melibatkan 80 sukarelawan terdiri daripada kaki tangan Mr. DIY dan MPHS. Turut terlibat Jabatan Perhutanan, Jabatan Saliran dan Pengairan Selangor, Jabatan Kemajuan Orang Asli, Jabatan Pertahanan Awam serta masyarakat orang asli dari Kampung Songkok. Tujuan kita hari ini adalah untuk memperindahkan kawasan ini, untuk membersihkan. Di samping itu juga kita telah memasang 13 papan tanda, sama ada papan tanda keselamatan atau papan tanda informasi tentang kawasan ini. Di samping itu juga kita telah mempunyai beberapa petugas untuk mencantikkan lagi gazebo di kawasan ini agar ia dapat memberikan sedikit kesenangan kepada pengunjung-pengunjung yang datang khasnya pada hari Minggu. Selain membersihkan kawasan sekitar sungai, sukarelawan turut melakukan kerja-kerja memperbaiki kemudahan sedia ada. Beberapa papan tanda informasi sungai dipasang sebagai peringatan kepada masyarakat. Yang kita nampak ialah kita akan buat dari segi isu penyelenggaraan sampah tu kita kena pertingkatkanlah. Sebab kita tak nak tempat ni kotor, sebab kita nak naik taraf tempat ni sebagai kawasan pelancongan utama dekat Hulu Selangor. Jadi kita perlukan kerjasama terutama daripada pihak Jabatan Hutan, Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor serta syarikat-syarikat korporat
supaya kita dapat bekerjasama lebih erat. Itu yang kita cuba tingkatkan kawasan sini lah, dia punya dari segi infra sekali. Kepentingan menjaga kebersihan sungai tidak boleh bergantung kepada pihak berkuasa tempatan semata-mata. Sebaliknya, ia tanggungjawab bersama bagi menjamin kelestarian alam sekitar. Kepesatan perubahan dunia, globalisasi, demografi, teknologi dan revolusi industri 4.0 menuntut para pelajar khususnya di Institut Pengajian Tinggi Tempatan menguasai sepenuhnya kemahiran abad ke-21. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, kerjaya sedia ada mungkin akan lupus ditelan zaman dan majikan bakal meningkatkan keperluan untuk mendapatkan pekerja yang mempunyai kemahiran digital. Bank Dunia turut menjangkakan separuh daripada pekerjaan di Malaysia bakal digantikan dengan automasi dalam jangka masa panjang. Antara pekerjaan yang berisiko tinggi untuk beralih kepada automasi sepenuhnya termasuklah accountant, operator mesin dan perkilangan, juruteknik kejuruteraan elektronik, juruteknik penerbangan dan juruteknik kejuruteraan elektrik. Teks ucapan Datuk Seri Dr. Noraini dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPT Dr. Muhammad Zabri Yusof. Pelajar juga perlu meningkatkan kemahiran lain seperti sosio-emosi, kemahiran berfikir secara kreatif selain mampu berdikari untuk melaksanakan pekerjaan. Universiti Keusahawanan dan Koperasi Malaysia bakal ditubuhkan pada Julai tahun depan. Ia adalah hasil naik taraf daripada Kolej Keusahawanan Koperasi Antarabangsa yang terletak di Cyberjaya, Selangor. Proses naik taraf itu kini di peringkat akhir dan sedang menunggu kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Saya minta maaf di atas. Saya yakin apabila kita berjaya menubuhkan Universiti Keusahawanan dan Koperasi, nanti maka koperasi dan nanti dia akan jadi satu sektor yang ketiga yang lebih besar di dalam negara kita, dan mungkin satu hari nanti dia boleh bersaing dengan pihak swasta. Tan Sri Noh bercakap pada sidang media selepas majlis perasmian seminar bicara Ketua Eksekutif Nafas Baharu Koperasi Era Endemik. Beliau turut menyempurnakan majlis pelancaran akronim baharu Institut Koperasi Malaysia di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Dalam perkembangan berbeza, Tan Sri Noh menjelaskan bulan Julai akan diiktiraf sebagai bulan koperasi. Kerana bulan Julai ini saya nak maklumkan bahawa Kabinet telah pun meluluskan dan kerajaan telah pun memberi pengiktirafan bahawa setiap bulan Julai dipanggil nama bulan koperasi. Dulu sebelum ini hanya dia panggil hari koperasi. Hari koperasi satu hari saja. Tetapi 2 minggu lepas Kabinet telah pun meluluskan untuk memberi pengiktirafan bulan Julai itu dia panggil bulan koperasi. Beliau optimis menerusi pengiktirafan berkenaan, gerakan koperasi akan bergiat lebih aktif sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Suka duka ditempuhi bersama. Meskipun dalam keadaan hujan lebat dan angin kuat, pasangan mempelai di Lapu-Lapu City, Filipina ini tidak berganjak dari meja makan. Begitu juga segelintir para tetamunya yang meneruskan santapan masing-masing demi meraihkan Raja Sehari itu. Aksi yang telah ini dirakam pengacara majlis Trevor Ansila. Doktor di sebuah hospital di Vietnam terkejut selepas menemui sarang ulat di dalam telinga pesakitnya. Serangga itu dipercayai masuk ke dalam telinga ketika dia memanjat pokok untuk memetik buah dan telah bersarang selama seminggu. Doktor menasihatkan mangsa untuk memakai topi atau pelindung muka bagi mengelakkan insiden sama berulang. Mohair
satu busana direka begitu unik dengan menggunakan misai lelaki. Ia hasil kolaborasi jenama pakaian politics bersama pelukis visual Pamela Clement Passy. Usaha itu merupakan sebahagian daripada Movember yang merupakan acara tahunan menggalakkan golongan lelaki di seluruh dunia menyimpan misai pada bulan November. Langkah itu bertujuan memupuk kesedaran mengenai masalah kesihatan serius dalam kalangan lelaki seperti kanser prostat dan testikel. Berita perdana Selasa 23 November berakhir di sini. Terus amal kawalan diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Zahir di Berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.